Lebih lagi yang kita duduk di dalam bulan Syaban, satu amalan dalam bulan Syaban adalah 700 gandanya. Ayat ni kita mari ngaji satu kali pada hari ni, Tuhan berikan pahala seolahnya kita mari ngaji 700 kali. Sebab itulah kita kena sayang sangat dia bulan Syaban, bulan Rajab dan bulan Ramadan yang akan sapa ni. Oleh demikian itu kita bersama pula pada pagi ni untuk kita jamu makan roh, makan badan adalah di antara nasi, mie, teh, kafe, wah lima, wah jabik, lakna. Tu orang panggil makan badan. Adapun makan roh ni sebagaimana kita duk ngaji seminggu sekali. Paling tak ada seminggu sekali tu wajiblah di atas kita. Kau 2 kali, kau 3 kali tu molek lah. Pasal laginya makan badan, makan akal. Makan akal yang kita duk fikiran ni ada juga makan dia, iaitu zikrillah, zikir kepada Allah. Lebih lagi yang kita duk di bulan Syaban ni, kita bacalah yang mana doa yang hamba duk beri tu, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Pak perkara yang Tuhan beri. Di antaranya orang yang baca la ilaha illallah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin yatamu katabalahu ibadatan alfasanatin. Allah Ta'ala tulis kita buat amal ibadat 1000 tahun. So, yang kedua kepadilah lagi Tuhan ampunkan dosa kita 1000 tahun. Yang tiganya kita tubik daripada kubur, dan lepas pada mati kita masuk dalam kubur. Apabila kita masuk dalam kubur, kita tubik pada kubur pula tu, dan Tuhan cerahkan muka kita seperti bulan penuh purnama. Tu orang panggil menanda kata kita orang bahagia lah. Cerah sinar bana muka semacam mana bulan purnama 14. Dan yang keempatnya, dengan kita baca zikir saat ni, Allah Ta'ala wi pula kepada kita, dia tulis kita ni orang siddiqan, orang sangat benar. Jadi 4 perkara lah di antaranya. Oleh demikian alhamdulillah. Oleh demikian tu surat yang ada dah salah seorang saudara kita sanduk bagi dah tu, kita bacalah, kau ibu baik, kau bapak baiklah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Begitulah. Tak ingat lagi, ingatlah. Ada laginya lebih kurang 10 hari lebih lagi kita akan tinggalkan bulan Syaban. Maka kalau kita baca fadilat tak tinggi 10 royak ni lah. Habis. Baik. Giliran kita hari ini adalah kitab Usuluddin dengan kitab Penawar bagi hati. Bismillahirrahmanirrahim. Dan terbentuklah iman itu di atas ne asah atau ne tunye, yang dinamakan dia akan ne asah dan ne tunye ni dinamo dengan rukun iman. Dah ngaji hari ni. Ngaji minggu kemarin tu dia ada royak makna iman tu gapo. Iman tu gapo, iaitu adalah kita percaya. Percaya hati seorang serta ngaku putus di dalam hati perkara yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Dikatakan man ja'an nabiyyi, tasdiqum bima ja'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengaku makna kita jauh dalam hati yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad royak kata kena percaya dengan Allah, kita kena percaya. Nabi Muhammad royak puasa, zakat, puasa, hasmaya, kita kena percaya. Semua segala perkara yang Nabi bawa dengan cara darurah, maka lalu tu kita mengaku kita jauh dalam hati, serta pula kita mengaku dalam hati kita. Yang dibawa oleh Nabi Muhammad tu dia panggil iman. Tu baik. Kemudian bila kita kenal dah makna iman lagu tu, maka lalu tu hari ni kita main ngaji pula rukun iman pula. Baik. Dan terbentuklah iman itu di atas ne asah, mana ne perdu. Terbentuk mana terjadilah iman yang kita ada dalam hati kita seorang ni. Ada ne asah, ada ne perdu semua. Atau dipanggil tu, atau dipanggil ne tunye. Ne tunye, ne asah, ne perdu semua. Hak iman-iman dengan mana kita mengaku kita jauh dalam hati perkara yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Semua dia tu ada ne tunye, ada ne asah. Hak ni lah dipanggil kata dia, dinamakan dia
akan ne tunye ne asah ni namo gapo dan namo dengan rukun iman. Duk kecek rukun iman, rukun Islam tu. Islam kita ngaji dah apa ni? Ada 5. Rukun iman ni ya ada ni. Dalam nekara tu gapo? Dalam nekara tu kata dia, yang pertama percayakan Allah. Percaya dengan mana kita beriman, kita ngaku kata Allah Ta'ala ni Tuhan kita. Tu lagu tu dah. Maknanya percayakan Allah dengan makna kita mengaku kita beriman dengan Allah. Makna lagu mana? Maknanya mengaku putus di dalam hati seseorang dengan tentu sungguh Allah Ta'ala itu Tuhan yang bersifat ya Allah dengan segala sifat Tuhan ni. Mengaku lagu tu. Ngaku dengan makna kita ngaku putus dalam hati kita. Kata Allah Ta'ala ni adalah Tuhan kita. Sungguh Allah Ta'ala Tuhan. Tuhan tu pula bersifat dengan segala sifat-sifat Tuhan ni. Lagu mana sifat Tuhan ni? Wujud, hidayah, baka, mukhalafah, qiyamuhu ta'ala binafsi, sapaka kaunuhu mutakalliman. Satu kaum. Satu kaum pula adalah 13 sifat berlaku di atas iman Asy'ari. Iman Maturidi 20 sifat. Tu lagu tu dengan mana kita percaya kepada Allah, kita mengakulah kata Allah Ta'ala di dalam hati kita ni, di dalam hati seorang kita ni, dengan tentu sungguh Allah Ta'ala itu Tuhan yang bersifat dengan segala sifat-sifat Tuhan ni. Lazim daripada Tuhan bersifat dengan Tuhan ni, lalu itulah Tuhan bersifat dengan wujud. Tuhan bersifat dengan kidam, Tuhan bersifat dengan baka, Tuhan bersifat dengan wahdaniyah kata gilah. Ni nak mengerti, kadang-kadang banyak lagi kita tak erti ni. Tuhan dengan Tuhan ni kita tak pandai lagi. Mati nak mati tak lama dah. Cuma ramai lagi tak erti Tuhan dengan Tuhan ni mana nak beza, nak parah. Tuhan tu diri zat yang nama Allah yang wajibil wujud, yang wajib ada. Tuhan ni sifat Tuhan. Tuhan ni sifat Tuhan. Ada pun Tuhan yang nama Allah tu zat yang wajib ada. Ingat molek dah. Sifat Tuhan ni mana nak royak kata sifat Tuhan ni sifat yang mesti Tuhan bersifat. Maknanya wujud, hidayah, baka, mukhalafah. Ni orang panggil sifat Tuhan ni. Hipung-hipung gi orang panggil terkaya Tuhan daripada segala perkara, dan segala perkara tak lepas dengan Allah. Tu orang panggil sifat Tuhan ni. Mustaghni an kulli ma siwahu, muftakirun ilaihi kullu ma adahu. Klik ngapawi molek tu Tuhan ni. Mana segala perkara ni tak lepas dengan Allah. Allah ni yang lepas pada subah-subi. Tu orang panggil Tuhan ni. Ingat molek lah. Yang masuk dari kubur dia tak kena hal ni dia kena godeh, kena katak ni. Marabbuka, siapakah Tuhan kamu? Kalau kita duk mengaji dah, kita jawab Allahu Rabbi haqqa. Ialah Tuhanku yang sebenar, namanya Allah. Allah ni zat yang wajib ada, lagi terkaya pada subah-subi, subah-subi tak lepas dengan dia. Tu makna Tuhan ni. Tuhan tu nama bagi zat Allah yang wajib ada. Sifat Tuhan ni tu kena kepada lazim wujud ide baka tu. Baiklah, kita nak takut kita tak pandai nak beza dua tu. Supaya juga Rasul tu diri tubuh Nabi Muhammad tu Rasul. Kerasulan tu sifat sidik, amanah, tabligh, fatanah. Tu kerasulan. Kata kena hak ni orang panggil tak nak lepas lagi lah fardu ain tu. Tu hak ni kita nak ngaji ni. Kalau duduk dalam medan ngaji ni, kalau sikit banyak boleh kita ada hujah dengan malaikat. Aku duduk ngaji dah tapi aku tak nampak lagi. Ada kita boleh kira jawab time mudah-mudah ada. Dia tak ngaji, tak dengar, malaikat tanya tak pandai ke, nak jawab gapo lagi. Ni tempat takut dah. Tu baiklah. Jawab hari tafrik juga. Maka jika seorang itu tidak mengaku putus dengan sungguh begitu, kata Tuhan bersifat dengan Tuhan ni tu adalah atau ia mengetahui juga dengan tidak mengaku
maka adalah ia tidak beriman dengan Allah. Dah, lagu mana yang royak? Dengan makna tidak mengaku kata Tuhan tu ada. Hak ni tak nama beriman. So, atau dia mengaku dah, atau dia tahu tapi dia tidak mengaku seperti kafir musyrikin. Dah orang-orang munafik tu. Dia tahu belakang dah kata Tuhan yang nama Allah tapi dia tak mengaku. Ada pun tak tahu dulu tu orang hak tak berpergian dengan Allah. Tu dua golongan ni orang panggil tak beriman lah. Pak kita ni orang beriman dah, cuma kita nak tahu sekali lagi. Manakah Tuhan, manakah sifat Tuhan ni? Tuhan tu kena kepada zat yang nama Allah. Tuhan ni tu kena kepada sifat wujud kidai baka atau mustaghni'an kulli ma siwahu muftakirun ilaihi kullu ma adahu. Itu makna Tuhan ni. Tuhan lepas pada subuh-subi. Lagu mana lepas tak berhajat. Walaupun suti dunia ni tak ada seorang habuk beriman dengan Allah. Allah tu senantiasa dia tu sepenuh dia kaya dah. Dah semua suti dunia ni tak ada seorang habuk kafir dengan Allah. Maka Allah Taala tak tambah. Tak ada seorang habuk beriman dengan dia. Dia tak ada kurang. Suti dunia ni beriman dengan Tuhan habis. Tak ada seorang habuk kafir. Maka Tuhan tak tambah juga. Sebab dia ni kaya dah. Kaya dengan makna dia sempurna dah. Dia lepas pada subuh-subi. Itu makna Tuhan ni dah. Gitu baik. Kemudian orang yang tak mengaku sungguh kata Tuhan tu ada bersifat dengan Tuhan ni, orang ni nama tak beriman dengan Allah. Atau dia tahu tapi dia tak mengaku. Supaya orang munafik, orang munafik. Orang munafik ni orang panggil dia mengaku dia kenal Tuhan tu. Dah, dengan mulut beriman dengan Nabi Muhammad, asyhadu alla ilaha illallah. Tapi dalam perut dia tak mengaku tentang Allah. Ini orang panggil orang munafik, tak beriman juga. Tak dikira orang beriman dengan Allah. Dah, baik. Dan adalah ia orang sani tu, orang yang tahu, tapi dia tak beriman sebelah dalam. Nama orang kafir di sisi Allah Taala. Dan jikalau semaya puasa sekalipun. Ini sebab orang munafik dah lah. Duk semaya sekali dengan Nabi, puasa sekali dengan Nabi, duk tepek dengan Nabi le masjid. Tapi dalam perut dia tak beriman dengan Allah. Dia tu kena cukup-cukup dah kata alam ni. Tuhan yang menjadi nama Allah. Tapi dalam perut dah. Supaya kafir musyrikin juga. Dia tak mengaku Allah Ta'ala. Duk mengakukan tokong dia tu. Tapi pilih-pilih yang intikad cuba tanya langit bumi. Siapa dia jom buat? Dia raya Allah. Tapi dia pilih sembah tokong. Sabit Tuhan dia kata ke Nabi Muhammad, wala in sa'altum man khalaqas samawati wal ard. Muhammad, cuba mugi tanya kafir duk sembah tokong tu. Kafir duk sembah berhala tu. Siapa dia yang menjadi langit bumi? Tentulah Muhammad dia jawab la yakulunallah. Tentu dia jawab Allah, dia tak jawab tokong dia tu. Ni pun dia panggil tak beriman juga. Sebab dia sembah tokong tu, dia kenal Allah. Ni orang panggil musyrikin. Orang munafik ni maknanya nak royak kata depan Nabi dia beriman. Tapi dalam perut dia tak mengaku beriman dengan Allah dengan Muhammad. Ni orang munafik. Ada pun orang tak tahu dulu kata Allah Ta'ala, hak tu tak kena kira dah. Tiga golongan ni tak pakai belakang ni. Hak duk beriman je kita so lagi ni. Kita so lagi Tuhan dengan Tuhan ni tak pandai nak beza. Dah. Mengakulah kita reti pada pertanding Tuhan tu nama zat yang wajib bagi ada. Dah. Zat yang bersifat dengan wajibil wujud, yang wajib ada. Ada pokok Tuhan ni tu kena kepada sifat yang mesti Tuhan bersifat. Mana? Wujud hidayah baka sapa mukha lafatuhu ta'ala lil hawadih. Nampak deh. Dia tak kenal hak ni buat amal banyak mana pun tak jadi. Moga hak ni hak asah, hak ummi ni. Asah ummi pudu lagi pula tunjai hak ni. Habis so. Yang keduanya daripada nekaro. Rukun iman ni. Percayakan akan malaikat. Makna kita kena beriman. Kita kena percaya, kena beriman dengan malaikat. Lagu mana makna dia? Mengaku putus di dalam hati seseorang akan bahawasanya malaikat itu tentu sungguh ada dan ia setengah daripada makhluk Allah Ta'ala. Tu nak beriman dengan malaikat lagu mana? Dengan bahawa kita mengaku dalam hati kita kata sungguh malaikat ni ada, walaupun kita tak nampak tengok dia. Dia ada juga satu kumpulan.
Dia tak percaya kepada malaikat. Alasan dia tak percayanya kerana malaikat ni tak nampak tengok. Allah mudah dia dah. Mudah pun kita nak kata rena, moga Tuhan tunjuk kau tu dia. Dia rasa mudah cekak lah sisi dia nya. Dia tak percaya. Tetengah Allah Ta'ala dia percaya tak ada apa-apa. Tapi tetengah malaikat dia tak percaya. Alasan dia nya kerana tak nampak tengok. Dia tengok kita duduk mengaji. Kata dalam hadis malaikat penuh pernah. Jok kita turun rumah dah. Ya payung kita dah. Payung kita. Ni demo mana ni? Tengok kereta keng mari ni. Ambil di mana ni? Ya mari ni. Dah dinarik lagi dah. Jok mula dia nak turun dinarik nak mari ngaji di kampung payung. Malaikat duk payung dek nung kisah pasti ni. Ni melionya. Kita dekat ya payung cara dekat. Nah, pas kita mari ngaji pula. Hunu pernah duk hurung kita. Pas kita kena percaya wala tak nampak tengok muka Nabi royak. Pas Tuhan kata pula, inna alaikum lahafizin. Sesungguhnya di atas kamu tu ada orang duk jaga. Nah, orang panggil pracaraba prajaun Allah duk jaga kita. Nah, duk jaga nanti nak tulis. Nah, ya nama apa? Nama kiraman katibin. Duk tulis kita. Tulislah ni duk tulis kebajikan tak ada beradu-beradu ni. Dalam mengaji perak tak ada beradu-beradu. Pas dia tulis tu pula kiraman katibin. Malaikat yang beliau duk nulis kebaikan kejahatan pun supalah. Kita duk lama mana dalam mengaji duk tulis. Tak apa nama ni tak tinggal sebutir dah. Tu nak royak kata kita kena percaya sebab kita percaya daripada Allah lagi dah. Allah Ta'ala ni Tuhan makhluk. Dia kuasa segala-gala benda. Ikut nak kuasa gapo Tuhan kuasa berlaku. Pas berkuasa malaikat. Nah, pas wi ada, pas kita tak nampak tengok, pas dia. Dia kuasa. Nah, hatu nak royak. Pas malaikat ni pula kata dia, nah, setengah daripada makhluk Allah. Gapo makhluk? Perkara yang bahasa Tuhan kena Tuhan jadi dia. Cuma dia jadi tu dia pelik pada kita. Pelik lagu mana? Dia jadi daripada cahaya. Kita jadi daripada tanah. Pas malaikat ni pula ia tak bini, ia tak nikah. Dan malaikat ni pula tak makan, tak minum. Dan malaikat sekelip mata pun sekali ia tak deraka ke Allah Ta'ala. Ia tak deraka dengan Allah Ta'ala walau sekelip mata pun tak deraka. So kita kata banyak. Pas malaikat ni pula bukan jatuh, bukan tino. Pas kalau gitu pondek apa bukan. Namun dia berkata malaikat bukan jatuh, bukan tino. Kalau gitu pondek. Tak boleh. Tak kena cara molek duk menyanyi hukum lagu ni. Jatuh agama lah. So kita kata apa nama ni? Kata malaikat tino tak apa dah. Siapa pergi itikad kata malaikat tino kafir. Kalau kata malaikat jatuh ada khilaf ulama kata dosa besar. Tak jatuh agama. Tapi kalau kata malaikat pondek tak tahu. Sahabat jangan duk kelolo dengan hukum Tuhan ni. Dia sabak orang kafir ni bila sikit banyak dia kata malaikat ni anak tino Tuhan. Tu pak kafir tengah pada setengah. Tu nak royak katanya jahat tak jahat dia. Kamu dia kalau kita tak kata anak Tuhan sekalipun, kata malaikat tino, dekat dengan kafir dah. Dekat dengan kafir dah. Sampai sini rukun iman yang keluar ni kita kena mengaku dalam hati kita putus kata malaikat Allah Ta'ala ni ada sungguh. Lagi pula dia ni satu kejadian daripada makhluk Allah Ta'ala. Pas malaikat yang kita kena wajib bila ada 10. Ambil pada Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Araqi, Atik, Mukanake, Ridwan, Malik, Zabaniyah. Siapa dia tak boleh bila nama berdosa ni. Molek dia tahu tugas saya kata. Israel tugas saya dia apa? Mengambil nyawa. Malik Zabaniyah tugas saya apa? Jaga neraka. Israfil tugas saya apa? Tiup sangkala. Jibril tugas saya apa? Menurun wahyu. Mikail tugas saya dia apa? Menurun ke hujan atau rezeki. Hak ni orang panggil jok di tarika lagi duk asuh dah ni. Memang takut kita tak nampak besok. Sampai dalam bab tarika pun cikgu duk ngajar rukun iman, percaya ke Allah, percaya malaikat bila so. Pak kita kalau tak ada ngaji le tarika, tak ngaji tua pula, amba berasa boleh jadi bila nama tak cukup 10. Tak cukup dewasa 10 dewasa. Ni sahabat kata benda tak ada balas mana,
Tapi dah kita kira mari jadi besar. Besar secara mana? Kita tak pandai nak bila nama atau tak pandai nak sebut. Orang ni masuk lab dosa sebab dia kena tahu hak fardu ain ni. Ada pun yang lain daripada 10 orang ni tak apa dah lah. Kita tahu atas jalan ijma. Lagu mana tahu atas jalan ijma? Ingat kata malaikat Tuhan ni banyak. Nak bila sosok ku tak kuasa. Hak bila satu Jibril siapa Ridwan atau siapa di Malik Zabaniyah, hak ni tak apalah, hak ni ya bila 10 ya. Hak lain pada ni banyak lagi ni. Banyak daripada kita manusia lagi malaikat. Dia banyak pada kita manusia lagi. Baik, kita mengaku gitu. Dan yang ketiganya, mempercaya akan segala kitab. Kita kena percaya kitab. Kitab ni orang panggil kutubis samawiyah. Kitab yang bahasa turun langit. Kitab yang bahasa turun langit, dia adanya 104 buah. Hak turun mari pada Lauh Mahfuz, mari pada langit. Kamar dia hak besar-besar tu ada 4 kitab. Hak besar-besar tu ada 4 kitab. Baik, kena percaya. Dengan makna kita mengaku putus seseorang di dalam hati, dengan tentu sungguh ada segala kitab yang datang daripada Allah. Kena mengakulah kitab ni ada sungguh, lagi pula yang mari daripada Allah Ta'ala. Tu makna Quran Quran, Zabur, lagi pula Taurat, Injil. Pahal 100 tu supa. Quran ni manusia nak kare tak leh, nak kare tak leh. Sebab tu pok kafir tak percaya ke? Pok kafir tak percaya kata Quran mari pada Allah. Kata Quran ni mari kepada Muhammad kare. Nak kata Muhammad kare, Muhammad nulis tak pandai. Baca pun tak reti. Agak sekali tu. Tapi Muhammad baca ni benda pelik. Duk tak percaya situ. Tiba-tiba dia duk tak percaya lagu tu, Tuhan kata kepada Nabi Muhammad. Dah dia tak percaya Muhammad ke Quran munduk bawa kata mari pada Allah. Cuba muyawak hari satu ayat. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Kalau you duk ragu-ragu, you duk mari syok, you duk mari wawit. Tuhan kata, Quran ni bukan mari daripada Allah Ta'ala. Duk berasa suka mari kelain Quran ni. Kalau you duk wawih, you duk mari syok, murayak dia lah Muhammad. Fa'tu bi suratin min mislih. Buat mari satu surah, wisupa dengan Quran. Quran dia payah, ada dengan mubalarah, ada dengan mapasa, ada dengan pasah dia panggil. Ada dengan kecek cerita akhirat. Kena pop akhirat. Pagapo tengok dalam dunia, royak kena betul sosok dengan akhirat. Ada jemuk tesirak, ada timai menimai, ada kilo mizan, ada serga, ada neraka. Cuba kita tengok surat gapo atik, ya royak boleh akhirat. Ada. Roeso ya. Cuba buat ayat dia Muhammad. Royak benda akhirat tu baik Quran ni. Pas Quran ni kecek dengan mubalarah, kecek sedak dengar dengan Quran. Pas tartik dia tengok bunyi sedak. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nas belako. Panah belako apa belagoh bik noh bik. Tu dia panggil tak ada selerot dak. Sedak dengar Quran. Inna a'tayna kal kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Tengok bunyi alif belakang hujung supa belako. Pas sedak pula dah tu. Sesungguhnya Muhammad, aku beri kole kausar kemu. Telaga satu hauk laga hauk. Hak Nabi dek royak siapa dia wi buka puasa orang dalam bulan Ramadan. Boleh 3 perkara. Habis sahak. Ya tamonyo Tuhan wi sama banyak pahala dengan orang wi buka man. Kalau mang wi kepada orang buka puasa baiklah teri mandi wah mulung atau serati atau sup beluk atau kita kata apa nama lagi dah ikan pesak ko atau roti cana ko atau wi duit ko orang buka puasa ko ya wi pahala sama banyak dengan orang buka puasa. Pak kena orang buka puasa boleh 10 orang. Pakal sati 2 ekor 40 orang dah weh pahidai dah. Banyak tu pahala kita boleh. Bahaya kedua pula,
dosa kita banyak mana dia ampun. Pas yang 3 pula, boleh minum kalau haud Nabi besok. Pas kalau haud Nabi, kalau kausak Nabi ni bukan boleh minum belaka. Ya boleh orang yang tertentu je. Pada boleh minum pak, tak dahaga siapa masuk syurga, tak dahaga dah. Duduk di pada masa jemur lah panah tara mana pun. Jemur panah tara mana pun, tak kena dah dahaga. Sabit tengah kata kalau kausak Nabi ni, kalau haud Nabi ni, lepas tu ubik kubur sebentar, temung salah. Bagi orang ada amalan. Sabit nak sapa kau kiamat lama lagi, nak sapa kepada syurga neraka tu. Tapi tak dahaga dah mang. Sebab dia, boleh minum kalau haud Nabi dah. Pas tengah nak boleh minum kalau haud Nabi ni, ikhlas hati betul-betul, we orang buka puasa. Tak ada apa-apa lah. Kalau we tak habis jual tak jadi. Bagi sejik tewe kena hak tak habis. Nek jabe lagi kensung. Terima ni dua. Nak pasti olah busa. Bagi sejik lah. Hak tu berkali tak jadi. Boleh minum air sejuk berkali. Enggak we hak tak habis tu. Oh kalau hak we tak wasi tak baik. Perangat lah. Hak tak habis. Esok berat orang beli makan sakit berau. Tak pergi terawih. Beli hak piyah hak cek kiyah. Ya tak habis jual kensum. 2 jabe 50 kok ya lelau. Kita lama dia baik. Dak hak kemarin. Pas klik makan hirup kelamin tu gak weh. Nak ke? Allah pakat gile jambe, tak ada molek lagi buka puasa gile jambe dah. Tak ada nak duduk tekan perut ni. Dah tu nak royak kata hak tu turut benar berdosa. Dah. Tu baiklah. Dia nak misal gapo rukun yang 3 ni seperti Quran. Quran ni kata Nabi, tak ada dah lah. Pas Quran ni pula kata Nabi, kata Allah Taala. Pas Quran ni pula ia turun malam Lailatul Qadar. Daripada mana? Daripada Lauh Mahfuz mari kepada alam dunia, langit Baitul Izzah. Malaikatul Qadar. Pas duduk di Baitul Izzah ning lah Jibril baca, malaikat lain imla. Imla dia tulis cukup. Cukup tu hatta turun bumi pakai masa 23 tahun. Tapi mula-mula turun di Lauh Mahfuz tu mari kepada Baitul Izzah di langit yang kita nampak ni, dia turun Malaikatul Qadar. Sabit Tuhan kata syahr Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Jadi bulan Ramadan ni bulan yang Tuhan buat turun Quran. Apa kali kalau kita sekir juga, dia kata bulan Ramadan bulan buat turun Quran. Pakai dia, gi pakai masa 23 tahun. Kalau gitu gak bulan lain pun turun juga. Tak ada kena sekir. Hak dia turun daripada daripada Lauh Mahfuz mari kepada Baitul Izzah kita dah nampak ni. Ya turun Lailatul Qadar, pas malam Lailatul Qadar ya tak ada bulan lain. Ya ada Ramadan ya. Sabit kata Quran ni turun pada bulan Ramadan, sabit mulia sangat. Sabit bulan Ramadan dia nama banyak. Namanya orang panggil apa nama ni? Namanya Ramadan. Namanya bulan Ramadan. Bulan Al-Quran. Bulan Maghfiratun minallah. Bulan Lailatul Qadar. Orang panggil nak banyak nama dia. Nama Ramadan ni banyak. Pas Quran Pas Quran semuanya dia turun saat itu daripada awal ayat kepada Iqra. Sudah sekali al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Ini akhir sekali ni. Dalam masa semua 23 tahun habis dengan undang-undang Tuhan. Pas Quran ni sebagai mukjizat sampai kiamat boleh guna dia. Boleh guna dia. Tak supaya kitab Taurat, Injil turun Quran habis. Pas mukjizat Quran ni paling besar sekali. Sebab boleh guna sampai akhirat esok. Pas apa dia tutur dia kecek dia tak ada kena kecek dah. Banyak perkara fadilah. Seksa kubur janji lepas. Serga duk ingat kau orang baca Quran. Dan Quran ni pula sebagai apa nama ni? Quran ni pula sebagai masuk dalam hak serga duk rindu, hak serga duk ingat. Banyaklah. Sabit kata laning tu sama tara kita nak masuk Ramadan boleh bela-bela dah. Kita sapu Quran, baca Quran bela-bela dah. Hak ada kebuk ada sikit taji dia baca tu boleh terang dah dalam bulan Syaban. Cedek kita nak sambut Ramadan, kita bacalah Quran. Ni dia mau duk cuci ke apa? Cuci tempat nak jual ya. Ya kebuk, hak mana patah, hak mana burunya duk paku, nyobuh bata. Tu mari nak tanya hari dah weh sambung sak ku nak jual dah boleh puasa. Quran tak ada nak pisah, selawat tak ada nak pisah. Duk bosan basah nak jual tak sudah lagi puasa tanya hari dah. Tak ada bunyi bosan kata rukun puasa ada berapa
Batal puasa ada berapa, batal pahala ada berapa, jarang orang nak bosan tu. Mereka orang duk ngaji ni lah. Berasa nak belajar, berasa nak. Lama-lama lagi Nabi kata, siapa dia belajar satu bab dia nak beramal, lebih baik daripada semai sunat 1000 rakaat. Ni kita lebih baik pada 1000 rakaat ni. Sebab kita belajar satu bab kita nak amal. Ni belajar hari dulu email, kita nak amal dah. Ada amal dah tapi nak tambah ke amal lagi. Lebih baik pada 1000 rakaat. Apa boleh ngaji bab puasa nak seli jari-jari. Lebih baik pada 1000 rakaat semaya sunat. Boleh banyak. Banyak dah. Ngaji banyak sungguh pahala. Dan Taurat. Taurat ni kitab Nabi Musa. Dah. Habis lah. Masa likungnya dia habis. Sampai duk balah-balah lagu tu dah. Dah. Duk balah-balah dengan Muhammad aku buku ni. Yang panggil pak yang mari timbul kitab Quran, dia tak sepakat Quran, dia nak pakai Taurat je tu. Kita ni dah, turun mari undang Quran ke. Jadi hak kitab Taurat, Injil, Zabur tak ada lah undang-undang dia nya. Tak ada dah undang-undang dia kerana nasah dengan Quran tu. Ada lagi nya dan lain-lainnya, lain daripada tu juga pakai kitab Zabur. Kitab Taurat, kitab Injil, Al-Quran. Hak pak ni misalnya. Hal lain lagi dikira suhu. Suhu ni orang panggil lama tak banyak lah. Ada kecelek royak ke? Suhu fi Ibrahim wa Musa. Sebut di dalam suhu Nabi Musa dan suhu Nabi Ibrahim. Geno kata orang manusia ni perangai yo pilih mek dunia dengan akhirat. Tuhan orang siap lah kau dah. Bal tusirun al hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Jadi tu ada ayat kata perangai manusia ni dia hidup ambil dunia utama tak depan. Akhirat dia tak belakang. Ini sungguh kena orang tak aja duk dengar langsung dalam seminggu. Kena orang jemaah tak rajin lah. Kena orang dalam setahun tak rajin baca Quran. Kau nak baca buka pun dak. Duk padak kau dunia sungguh-sungguh. Kena dengan Tuhan kata. Wal akhiratu khairu wa abqa. Walha akhirat lah hak kekal, hak terlamu, hak tak punuh. Tak punuh pas bila dah ayah ya. Akhirat tak ada je punuh je tak ada dah. Sampai nama hari akhirat, hari yang akhir. Yang tak ada ganti dengan malam dah. Lah ni cerah malam. Tak boleh panggil akhir. Betul ni, gelap. Pak esok cerah. Betul esok pula gelap. Duk musim itu, sampai tak boleh panggil akhir kerana duk ganti malam dengan siang. Akhirat esok, hari akhirat, hari yang akhir, hari yang hari yang hari yang tak ada ganti dengan Malaysia. Tak ada lah. Tapi mung tu duk pilih ambil hak benda teh lamu. Hak teh sebentar. Atau wal akhiratu khairu wa abqa. Bal tusiruna al hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi sakut teh dengan pilih dunia dengan akhirat ni, Tuhan royak kata umat-umat yang dulu duk ambil lagu ni dah. Duk pilih dunia tak seolah tak dunia wa anak benar, akhirat wa anak tiri. Akan Maria dak sebut lagi apa? Suhufi Ibrahim wa Musa. Dak sebut dalam kitab suhuf Musa dan kitab suhuf Nabi Ibrahim. Tu dia kitab lambar sikit. Hak besar ni lah hak kita percaya, mengaku dalam hati kita, hak bila tafsir. Hak lain pada pak ni kena tahu dengan jalan ijma'. Ni pun duk tukar takir lagi ni. Kalau kita Taurat turun puya weh, tahu tak ada duk cara lagi ni. Kita Injil nama gapo tu turun. Kita nama Injil turun ke Nabi pun tak tahu juga weh tak ada. Nabi Daud ke Nabi Musa duk tukar gitu. Ni kalau duk tak cerak lagu tu duk lab dosa tu kan hak ni fardhu ain. Ingat molek. Kita Zabur Nabi Daud. Kita Taurat Nabi Musa. Kita Injil Nabi Isa. Kitab Quran adalah Muhammad. Tak apalah kita tahu sosok kita. Dan sungguhnya segala perkara-perkara yang disebut di dalamnya, di dalam Quran, di dalam Taurat, lebih-lebih lagi Quran ni ada cukup dah. Ada cukup dalam Quran. Hak besar sekali bejak duk cara dalam Quran, dia ada 5. Mana? Cara sakut teh dengan hukum ahkam. Puasa, semaya, haji, zakat. Apa nama bak lari, cara mabuk, cara berzina. Lari pula mengupak, lari makan reba. Semua benda tu duk sebut dalam Quran satu undang-undang hukum je tu.
Yang keduanya pula, ia sebut cara serga. Sedaklah dalam serga fiha ma tastahihil ampus. Di dalam serga ni adalah barang yang dipuja oleh hawa nafsu. Ada lako-lako. Nak gapo nama benda dipuja oleh hawa nafsu. Dunia ni kadang-kadang benda puja nafsu. Kadang-kadang walau kita tak takut kau dosa, tapi tak ada duit nak beli pula. Nah, atau kalau asa kita nak puja nafsu, kita ada duit, kita takut undang-undang Tuhan pula. Tak ada mewah jugalah orang panggil dunia ni. Tapi akhirat esok, fiha ma tastahihil ampus. Di dalam syurga ni, benda yang dipuja oleh hawa nafsu ada lako-lako. Dengan rumah, dengan kakah mah, dengan makan ni, dengan orang tino. Dengan orang tino janguk-janguk, dengan tempat duduk. Semua ada lako-lako. Dia royak satu juzuk dalam Quran. Dan satu juzuk pula dia royak dalam Quran benda yang besar neraka. Nak royak kata neraka ni kena takut kerana pembakaran neraka manusia dengan batu. Pas masuk dalam neraka kalau asal orang kafir tak tubik pas bila-bila dah. Pas neraka ni pula beribu-ribu azab. Beribu-ribu azab duk sakit dalam neraka. Dah ke? Tu nak royak. Pas tak dunia ni kalau kita bila buku azab nak boleh 10 tak boleh besok. Besok tu hari azab bala tah dia dah. Dia rasa sakit taruh mana. Tapi tak boleh 10 besok. Senuk, sekok, sebok, rata, sakit. Apa nama lagi dah? Pedah. Nak royak tak boleh habis dah. Lalu dunia hak kita seksa dunia. Tak ada dah. Sampai dunia orang tak boleh panggil seksa bejak. Panggil bala ya. Seksa nu akhirat nu. Tadi kita doa ke? Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah. Aku minta Tuhan hilanglah. Allah Tuhan muakatlah segala bala-bala dalam dunia. Dan muakat pula azab-azab akhirat. Sebut kata akhirat ia kecek azab atau seksa. Tapi kalau dunia adalah yang kecek kata bala. Sakit secara mana pun dikira kata bala. Sampai tu dia panggil satu juzuk yang Tuhan sebut juga dalam Quran dia dengan buku neraka. Dan satu juzuk pula Tuhan sebut buku cerita. Cerita Firaun, hawa dia kaya. Hawa dia ni pangkat tinggi. Hawa dia ni seni. Siapa dia ngaku kata dia ni Tuhan. Nak royak kata Firaun ni abesuh dia. Kalau ada royak Tuhan tak jadi sakit sikit habuk dia. La yatasaddaq lam yatasaddaq ra'suhu. Des pala tak ajin sakit. Tu nak royak Tuhan wi ka Firaun. Sabit Tuhan penutung yang kita duduk dalam dunia walaupun kaya, walaupun segar tak pernah sakit, jangan harap kata Tuhan saya. Kalau kita tak nak buat sakit, tak gunakan sehat kita, duit kita ke jalan Tuhan redha. Kata Tuhan saya kau korong. Kaya dia. Tapi mati telai bom lah ni tak suk lagi kata telai je. Pak Firaun ni. Lam yatasaddaq ra'suhu. Pala tak aja sakit. Gigi tak aja sakit. Urat tak aja sakit. Kamar dia Tuhan saya. Dah. Matilah kapir siapa dia ngaku tu. Kita lah ni pun tu. Bila tak aja sakit. Duit banyak tamnain tinggi. Pasal lebih lalu. Jangan duduk sedap. Kita tak sakit. Kita sehat. Kita seni, kita duit banyak. Boleh guna kok jalan akhirat kedak tu. Kalau tak guna akhirat, tak usah harap kata Tuhan saya lah. Dia duduk denuk itu. Tu beringat molek. Sambil cara Tuhan yang dua. Winga ma fadli, winga lipah kenia dia. Hari kita naknya. Khasa lagi, ma istidrak. Winga denuk. Pekak tamnain tak yatuh-yatuh. Duit pitih tak akan nak akal tak habis. Tanah apa itu, tanah rumah molek. Bini pak tapi jangan sedar kalau kita tak ambil guna benda agama. Jadi kata dia saya tu takut dia dah denuk ya. Khabar-khabar pas nyakit sama pak duk guling tika. Alih wak gapo nak zikir pun tak leh dah. Nak maya sunat pun tak leh dah. Kau duk minta nasi demo nak erok. Cik. Haning akad dah. Ini aninggi nak Allah. Dia becik anak cucu ya pakai dia demo dah. Nak ke? Tu nak habis jangan sedap buku kaya duit banyak pun takut tu hewi duk denuk ya.
Habis kena cek atik aku kaya, aku senang, aku sehat ni. Boleh tolong agama ya ke tak? Sejik mari ke tak? Puasa ke tak? Dan boleh dengar orang mengajar ke tak? Boleh baca Quran ke tak? Kalau tak belakang cek duk denok Firaun tu. Habak-habak mak mati dengan tak ada dengan tak ada kubur. Dah mati dalam laut, kolzumnya sangat dalam, tak tahu duk mana. Ada pemula tembok temung 3 hari ya. Mati dalam laut juga, dalam air juga 3 hari temung. Tu mula tembok, mula timung dah ya. Bejak. Firaun tak temu paklan ni. Mati dalam air juga ni. No ayat tereno. Dah buku hak Tuhan ni dah. Tu mu juga temung dah. Hak tak temu tengok Firaun tak temu tu. Tu begitulah di antaranya. Pasal lagi hak Quran sebut besar lagi pasal lagi berdoa. Berdoa dah. Banyaklah doa Nabi Adam, doa Nabi Yusuf, doa Nabi Yahya, doa Nabi Zakaria, doa Nabi Muhammad, doa Nabi Sulaiman, doa Nabi Ayub. Ada belakang dalam Quran. Apa orang panggil satu juzuk buku doa. Hak besar-besar 5 ni dia sebut. Hak Allah tu belana lagi. Tu di antaranya deh. Sebab itulah kita kena kena selidiki semualah segar duit banyak pun kita cek di molek. Takut tu hari ma fadlu. Kalau amal fadlu tak apalah, ya bui ngalipah kenia dia. Hak takut ma istidrak ya wi atas jalan denok. Dah habis itu pak kita tengok yang keempat pula. Dan yang keempatnya yang keempat percaya akan segala rasul-rasul Allah. Tu sama semula dah. Takut tak ada sebuah lagi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita yang keluar ni duk cara di segi mata. Dah satu nikmat yang Tuhan beri kepada kita, apa nama ni? Mata dah. Pelihaklah. Bukan nak cara di biji mata ni dak. Satu sifat pelihak yang Tuhan beri kepada kita, dengan ada sifat pelihak ni boleh kita melihak. Melihak tu dua perkara, hak haram, hak hak halal. Akan dia bila mata ni rega mahal. Penilaian mata yang Tuhan dalam musannaf dia royak dah, Tuhan menjadikan mata kita ni ada 2 kegunaan. Mana kata 2 kegunaan? Hikmahnya ada pedah bahasa akhirat, ada pedah bahasa dunia. Ni mata yang Tuhan beri kita ni. Kira tak ada mata susah kan dah. Nak jalan puluh-luben tu. Nak pergi kau tu waktu tukar semua susah ke tak ada mata. Dia ada mata senilah mata duk suluh. Pas mata suluh tu pula 2, ada pedah bahasa akhirat, ada pedah bahasa dunia. Pas mata ni kalau kita guna tak kena dia, guna salah atau guna baik, dia jadi saksi belaka ni Tuhan nak tanya belaka. Kalau guna baik kok Tuhan redha, kok benda halal-halal, dia jadi saksi tolong kita. Kalau kita pergi guna kok jalan salah, duk tengok benda maksiat, benda deraka, saksi lawan dengan kita pula. Saksi lawe agak kata sungguh mu tengok tu, sungguh mu tengok ni. Mata sendiri ngaku depan Tuhan. Tu baiklah kita tengok pula. Tetap kalau kena dah. Mata penilaian yang Tuhan bagi pada kita ni sebesar-besar nikmat. Kata dia nya, dengan sabit mata tu. Pas nikmat yang Tuhan beri dengan mata ni ada pedah hikmat ku guna bahasa dunia dan akhirat. Pas dia goyaklah baru ni nya. Kita tengok langit, tengok matahari, tengok bintang, tengok anak bulan, tengok apa nama ni bumi. Semua tu kita tengok menanda kata tanunjuk kata Tuhan itu satu. Maka mata kita jadi mata wa amilus solihat. Mata beramal yang soleh. Mata kita tengok jalan mari ke masjid. Mata kita duk bawa kereta ambil di mana ni, ambil di Panarik, mari pergi payung Nara Tiwa. Duk tengok jalan dang apa kali dang, selisih motor, selisih gapo. Ingatlah hati bulat nak mari ngaji. Maka mata jadi wa amilus solihat. Jadi beramal yang soleh. Ni mata je guna molek. Suluh tengok Quran, suluh jalan nak mari ngaji, suluh jalan nak pergi masjid. Tu dia panggil mata hak pedah bahasa akhirat. Pas hari ni nak bila pula mata yang pedah bahasa dunia pula. Baik. Dan lagi pula kata dia nya, dan setengah daripada pedah mata yang bahasa dunia pula. Yang bahasa dunia. Gapo nama? Melihat perusahaan engkau. Ni pedah dunia ni selama kita tak ada tilik kepada siapa hujung jatuh. Gapo? Buat ke laut. Duk lepas buka, duk bawa motor air. Pas kalau jual pula dah duk katok bawel, katok serah.
Dehih jabe mama, wasuk wan tojang. Tu ngah mata belaka tu pedah bahasa dunia tu. Ha, kalau kita kau darat tu duk motong, duk buat rumah. Ha, kalau kau hilir duk kelau, duk buat pukak, duk jalo. Semua ngah mata. Tak ada mata susah tu. Ni dia panggil pu usaha hak bahasa dunia. Hak dia mau jadi kerja lah dah. Ha, kalau duk nulis. Hasing tu sini wak kale tu kokai mama rorea lolin joja oan honuhu tatu palong tuk najaku ngah mata belaka tu dah tak ada mata yang nak tulis tak leh nak siapa kicuk pejateri pun ya kena ngaji kokai mama salah kan ngaji tak salah tak ada apa cuma orang panggil hak dunia tak ada dosa tak ada pahala hak pahala akhirat selalu dah nah ke tu akhirat tu kamar dia katanya perusahaan engkau ngah mata tu dan melepaskan engkau daripada segala yang menyakiti nyamata juga kita boleh melepas kita boleh lari daripada perkara menyakiti lagu mana perkara menyakiti seperti jatuh dan belago nak jatuh dari kelago nak belago motor nak belago kereta nak jatuh pohon kayu nak jatuh rumah nyamata belaka lah tu kalau tak ada mata boleh teh belago kereta kau naruh kau mana-mana pun dengan mata tu. Apa tu mata tu kita jaga tak sewi belago. Boleh ke kita jaga tak sewi belago? Kerana buku belago, buku jatuh ni orang panggil masuk di dalam ibtirari. Kita tak ada ikhtiar gapo tu. Kita tak ada ikhtiar gapo. Tengok kita ikhtiar naik pohonnya. Pas buku jatuh turun tu kita tak ada kita apa nama ni? Kita tak ada kanak sekali pun jatuh di sampai jatuh masa. Alih ikhtiar tak apalah kita naik. Pak buku jatuh belaga ni boleh beringat boleh ke? Nak jaga dia? Tak boleh. Dia kena jaga apa? Jaga sabar. Sabar. Sabar je boleh belaga motor derah. Mata kita tu jangan derah sangat. Tengok naik hulu-hulu dengan mata. Naik pun kayu pula dah. Mata lah tengok jangan duk berjulah sangat. Kalau berjulah sangat jatuh lah. Tu mata juga. Nak jaga belaga, nak jaga jatuh. Hal ni tak boleh nak jaga buat ibtirari. Ya buat kita yang ada dua ikhtiar risa bahasa kita pilih kita tapi berbekas Allah Ta'ala hak ibtirari duk belaga tu bukan kita duk nak tu hati tak say tapi belaga juga ibtirari orang panggil kita hiri wapau ikhtiar kita nak itu baik kulit nyolajak pergi makan isi darah tu orang panggil buat ibtirari tu kita tak ada pilih kali nak wid darah cuma kena pisah kita orang panggil pisah. Kamu dia kita ada naik perahu naik gapo. Hati tak ada meteng kali nak jatuh. Tak ada no. Ikhtiar tak sih jatuh. Nyo jatuh juga. Hak tu dia panggil perbuatan ibtirari tu. Ya ada dua buat teh kita ni. Ibtirari so, ikhtiar so. Ikhtiar ni hak pilih hati. Ibtirari ni hak kita tak nak pilih pun. Kita ada nak nyo berlaku. Kamu dia kata sini. Mana nak royak kata pedah yang mata hak pedah dunia ni kita melepaskan menyakiti. Melepah engkau daripada segala yang menyakiti. Misal apa? Jatuh. Jatuh pohon kayu, jatuh lek lago. Pak kita nak beringat ke? Beringat di sabar. Kalau pohon kayu jangan nak berjulah lah hujung-hujung. Tu beringat tu lah. Kalau bisa terjatuh lubang, beringat lubang duduk depan lago tu. Tu. Orang panggil beringat di sabar orang panggil. Pisah di sabar orang panggil. Dan belago lagu tu juga. Dan belaga pun lagu tu juga. Belaga orang panggil belaga motor, belaga kereta, belaga tuek. Diri belaga tu kita nak ikhtiar tak leh. Hak tu ibtirari. Tak kita jaga mana? Jaga sabar. Dengan buku belaga jangan derah. Jangan peramak. Kena tengok pergi mari. Jaga tu boleh. Tapi buku belaga tu bukan kita lah tu buat tak ibtirari. Sabit kata dengan mata tu pada bahasa dunia. Duk kerja, duk gapo, jual ikan gapo tu dia panggil tinggal mata belaka. Tu pedah dunia. Kata pedah dunia tu selama kita tak kosak akhirat. Dek kita kosak akhirat ni jadi akhirat. Apa ni munduk jual? Tak ada apalah. Aku nak nafkah anak bini. Kerja. Kerana nafkah anak bini wajib. Di atas aku kena sanggup. Pada aku tak kerja nak makan. Apa anakku nak pakai apa anakku. Pas kita duk jual, kita duk lauk, kita duk matang. Ingat kata usaha aku ni nak nafkah anak bini. Kalau kiranya Tuhan lebih lagi pada belanja aku nak boleh bantu orang susah pada aku lagi. Kalau Tuhannya lebih lagi, meteng aku kalau duit ada, aku nak naik di Mekah, pak tanah suci sebagai nak mengerjakan rukun Islam. Kamar dia kalau gini lagu tu,
Hijau kita jual baik. Hijau motor kita baik. Hijau wak rumah pun baik. Dan hijau apa saja jadi akhirat juga. Sebab kita niat molek. Tapi kalau kita tak ada niat apa-apa, jadi dunia. Atau kita niat megah-megah. Aku duk kaca hijau hatta anak ngaji ke apa. Nah, boleh jadi naipek, boleh jadi po'o. Apa orang pakat kunjung belakang ke anakku. Tu orang panggil niat dunia lah. Tu jadi dunia semata-mata. Habis dari kita niat. Habis kita hijau sikit banyak. Hati jangan letak lain. Ingat nafkah anak bini. Ingat nak nafkah anak bini. Pas nafkah ni besar pala. Besar. Ada salih kalau Nabi kata tak ada dah. Nak banding dengan kita orang jatuh nafkah anak bini ni, tak ada dah. Besar sekali nak sebab Tuhan nak uwi pala. Hatta hengong nak jalan, duit yang habis jalan fisabilillah sekalipun. Duit yang kita buat masjid, duit yang kita buat untuk tambah dalam perang fisabilillah, untuk duit kita berhabis jadi hak jariah, hak masuk sekolah tarikah, tafrik tanah kubur. Tapi duit yang kita belanja sekut sama dengan anak bini lebih mahal hak ni lagi, lebih pahala banyak hak ni lagi. Besar tak besar? Sebab apa terlebih? Kerana belanja anak bini ni wajib ya. Ui jariah sejid ni sunat ya. Habis kata besarnya. Habis orang jatuh tak hebat ni kok malah kerja ni rugi sehabis-habis rugi. Yang kedua, klik akhirat esok. Klik ke akhirat esok, bini boleh dakwa. Nafkah dia hari ye hak kita tak ada duit. Kalau kita tak bayar pun kat hotel dah. Sabit tu lawi kita orang jatuh dah, beringatlah kita kena kerja nafkah anak bini. Nafkah anak bini. Sabit tu lah. Kalau kita tilik segi bak terah. Muzahah iman Hanafi, terah ni tak wajib bagi kita orang jatuh bui kepada bini dah. Tak wajib dah. Kalau kita nak suka juga boleh masuk dalam sunat ya. Tak Imam Syafi'i hak kita pun wajib. Anak kita pun wajib, bini kita pun wajib. Sebab duk sanggup kita. Tapi Imam Hanafi, bini tak kena dah kita kena suka dia. Kalau kita tak suka pun tak dosa. Sebab apa? Ya kita duk nafkah dia dah. Jadi masuk situ dah. Kita duk nafkah dia hari-hari dah. Barang-barang lada lelapun kita dah beli dah. Lepas kita nafkah dah dia 30-40 kok sehari bisa. 2 cupak sehari. Maka lalu tu beras terah tak wajib dah Imam Hanafi bagi kita orang jatuh suka pada bini kita. Imam Syafi'i dah kena suka bini Imam Syafi'i dah ya Hanafi kena dah. Kali-kala kita fikir kena dah. Sebab apa? Duk nafkah dah. Sebab nafkah so pahala banyak. Pas yang kedua pula, kalau orang tak ada nafkah, mati esok-esok bini boleh dakwa depan Tuhan. Kata setengah ulama kok supaya kat hotel juga mu tak ada nafkah. Habis tu orang jatuh tak kerja lah tak kerja berat di akhirat esok. Nanti kita kena pikir jawab, kita lah kena kerja di akhirat esok, kita kena bayar hotel bini kalau tak ada nafkah lah ni. Pas yang kedua pula orang jatuh ramanya orang tino duk ngaji di mana-mana tempat orang tino lako-lako. Ya bukan nanti orang tino ngaji tu. Kita orang jatuh mengajar. Dan bila orang ngajar ya tak panas pergi ngaji. Tapi lo ni sebalik bini suku mari ngaji. Jadi tukar takih habis. Di mana-mana tempat kok ramah tino lako-lako. Okey. Seolah orang tino tu kena dah tanggungjawab masing-masing. Tahu kita tanggungjawab orang jatuh mengajar. Kalau ni jatuh tak mengajar, ngaji pun tak, ngajar pun tak. Paduk mana kedai kopi haji ya? Bibi ngobak jambu temu ya. Ni berat dah. Habis tu hak Tuhan buka mata hati bejak, boleh main ngaji pun bejak kali dengan kau lijah dia. Ada rego yang paling besar dah, tak ada dah. Nah, tu dia panggil sisi Allah Taala. Tu payahlah nak jadi lagu tu. Nah, tu baik habis. Dan bermula musyukurkan mata itu. Tetap kalau kita kena ada penilaian mata rego dia yang Tuhan jadi pada kita pedah dunia dan pedah akhirat. Ya mari timbul satu perkara pula wajib kita kena terima kasih. Ni tempat ni. Kita kena ada mata rega mahal. Tak ada so kita nak pergi seher kursi. Supaya baju 3-4 ribu selah. Seluar 3-4 ribu selah. Pagi seher buat galau buat kelauk. So patut dah. Tentu kita tak buat. Kerana 4-8 ribu. Seluar dengan baju 8 ribu. Kita pergi buat kelauk. Ya. Buat ada pilihan nak pilih ya. Buat ada ketak buka ya. Tentu orang tanya dia ni puk atau puk. Seluar baru sangat tu. Seluar jiwa hara. Baju jiwa di adora. Kasut lagi tubuh dia 10 ribu buat sehem nyedau. Tu tentu orang panggil orang ni. Dah, orang kurang cukup dah. Tu nak ayat. Dia makiyalah kita apa lagu tu. Mata semua harga yang Tuhan beri kepada kita.
Turut yang kalau rasa kita tu nak perubah. Juta-juta kalau ada duit, kalau mata kuno. Kita nak perubah lagi. Sebab tahu kata tak ada mata ni susah. Hak kita berasa tak ada rega lah mana. Kerana dia boleh tengok, dia boleh nampak. Dia boleh celak, tak ada kelabu apa lagi. Cuba orang mata sakit, rata, tak nampak kelabu. Sudah, ikut orang royak bobo. Hak kapung, hak mo'o, hak mau sakit, hak nepek tu, nepek ni. Tentu kita pergi perubah. Sebab tahu kata mata gegam ha. Di sini berlaku itulah. Bila kita ngaji dah, musonih royak dah penilaian mata dah agama kita jangan seher kursi lah. Kena dia nya kerana dia pedah dunia dan pedah akhirat. Lalu timbul mari satu perkara, wajib kita kena syukur. Gapo syukur bahasa Arab? Bahasa Jawi orang panggil terima kasih. Bahasa Jawi panggil terima kasih, bahasa Arab orang panggil syukur, dan bahasa Indo orang panggil syukriya. Bahasa orang putih, thank you very much. Dia dayah ya. Thank you very much orang panggil terima kasih banyak-banyak. Very much nama sekali. Sia kau pun mak. Apa cara kita nak syukur lagu mana? Syukur itulah kita gunakan nikmat mata kita, we kena pada tempat hal Tuhan suruh untuk dia. Pahajat Tuhan jadi mata kita buat untuk tengok main ni, tu bukan dia. Tuhan jadi mata kita untuk tengok Quran dia, untuk tengok jalan mari ngaji agama, untuk buat kerja hak anak perak anak bini. Tu pedah nanti musyukur tu. Sampai sini ya bila dah. Lagu mana? Bermula musyukurkan mata itu, memelihara daripada mata kita tu, memelihara tiap-tiap melihat yang haram. Tu nama syukur. Tiap-tiap perkara yang haram dilihat, kita jangan tengok. Kalau tengok benda haram dilihat, nama kata orang ni kupur dengan nikmat Tuhan lah. Bukan kupur jatuh agama tu dak. Kupur kerana kita tengok mata kita kok jalan deraka dengan Allah. Nama kupur nikmat. Cara nak syukur kata dia, kita jangan tengok lah. Kita jangan tengok mana memelihara, kita jaga daripada mata tiap-tiap melihat yang diharam. Nak misal apa? Seperti melihat perempuan yang lain pada isterinya. Tu. Tengok orang tino, sahabat yang misal ni nombor satu, kerana learning dosa hak mula-mula sekali, dosa hak banyak sekali, dosa mudah berlaku sekali. Tino tengok jatuh tengok tino. Anda tonton hak ni. Tak ada dah, cuba kita cek mari. Cerah tu baik tu tengok dah orang tino. Kadang-kadang kita beli nasi kabu tu gak Allah, ada kelubung hawa-hawa. Ada pula pakai baju cuk nong. Dua uti, wa topoh pada hak besar ngai, duk cotok. Duk berubuk nanti nasi kabu pagi-pagi. Pagi tu tak seroyak lah bejak dia cok. Nak tengok sekali jadi dua. Allah, tu nak royak tu deh. Pagi-pagi pada hak tu duk tine-tine. Kena tepat tu gak makan teh nasi kabu sekali dalam kedai. Ni baris tino, ni baris jatah. Hamu nak orang lekang, hamu nak budu pekang gege lek pagi. Tu bukan dia sah tu, kena ukar lawe pun untuk dikasih semua dah. Kita duduk sekali makan nasi dalam kedai lek pagi tu. Bukan rabuk orang tino. Orang tino tempat dia sungguh besing dalam rumah. Tak ada dah. Lazim tak kita orang tino duduk dalam rumah. Tu comel habis-habis comel sifat perempuan yang solihah. Kalau orang tina wahai jalan, wahai tubik makan teh, kedai kopi. Allah, tak ada apa-apa. Bukan sifat solihah lalu dah. Ni sahabat yang kata sini, dah. Ingat molek neraya kata, melihara jaga melihat pada kain hadang. Apa? Seperti perempuan, seperti melihat perempuan yang lain pada isterinya. Bini kita tak apa nak tengok gapo boleh habis. Boya ramal di bawah boleh tengok ada jak. Boleh tengok belakang bini. Dah, nak tengok mana? Pak bini apa orang sore. Hal lain lagi ramah. Hal ni susah. Hal lain lagi ramah ni. Hal ni susah ke panggilnya. Sebab itulah kalau kabut kita learning capo gaut tino jate. Tu nak royak weh. Hal tu dosa besar sekali. Dosa besar tu dak dosa yang mudah berlaku benar dengan dosa tu. Tu baik. Dan saya tak apalah. Jamin-jamin dulu ya ada saya perempuan. Tak apalah kita tengok saya kita. Lain pada saya kita, orang tino mana-mana pun, haram dah lah tengok. Haram lah, kena jaga matanya. Dan lagi pulanya, mahram. Mahram kita tak apalah, mak saudara. Mak saudara pun, mak saudara sungguh. Jangan mak saudara sabit.
Ni gendong nak hari. Mak darah mo tu. Mak darah bini orang pergi mak darah sabai. Gendong lah adik ipar pun gendong. Mudah gendong pia. Adik ipar aku yang lama tak berdosa berkali. Dosa sepatu lah adik ipar pun. Cuma dia haram nikah tu ki capu. Hipung kau. Nak ambil kakak, nak ambil adik buat dua tak boleh. Kalau pergi cerah kakak, lepas edah kakak, boleh ambil adik pelodoh. Belana kayak berlaku lagu tu. Tapi demo tak takut kau undang-undang tu. Patut tua pun tak murid. Tu juga kan adik ipar ya. Punya mudah ya. Padahal haram supaya orang lain pun tu juga. Tu gana mak darah dia tu. Mak darah lebih bining. Ya, cuma kita nak ambil mak darah tak leh lah kalau kita ambil bining tu haram situ ya. Haram hipung mak darah anak darah. Haram tengok apa tu? Kalau kita cerah anak darah dia. Pergi mak darah tak ada apa lah. Mak darah sungguh tak apa lah. Mak darah wadik-wadik mek kita. Supaya juga alik bini kita. Pak darah alik ayah kita tak apalah. Kalau pak darah alik tu laki, hai. Ni gi hajai dua tak apa, pak darah ya bagi tu ada yang sedap. Pak darah alik tu laki tu haras itu tu sebab ia sah nikah. Ya kena pas situ lagi. Kalau kita duk tengok, duk menengok ke mari kok. Allah, tu dia panggil masuklah kita tak suku mata. Sebab duk tengok hak haram. Pas mahram kita kok, wadik-wadik kita. Mak saudara kita hak sungguh, anak saudara kita hak sungguh. Nak ke? Adik kita hak sungguh ni adik ipar ya. Kakak dia jeli hari-hari kau adik ipar yang putih sikit. Kau kakak tu hitam sikit, gemuk sikit, pas mulut tebal. Hidung dah opok sikit kakak tu. Adik macam putih, cik pun ada. Hari-hari duk jengling. Ya Allah dah tu ya cok dah tu. Pas boleh gendong pula apa molek. Sahabat kata tutup tua deh. Jangan lalui anak-anak natu kita gendong anak kita hak adik ipar tu tak baik. Supaya tu mak darah sabit pun tak baik. Duk gendong duk tengok di mari tu. Dah agama gak duk haras itulah. Walaupun kita ada mak darah sabit adik ipar pun hak agama dah haras itu. Ingat molek. Tengok ni. Cara kita nak sukukan nikmat mata kita kena jaga. Jangan tengok orang tino lain pada bini kita. Lain pada saya kita. Lain pada mahram kita. Jangan tengok. Hak tu tak apalah. Kalau tiga perkara sana tu. Hak lain pada tu haram selalu dah. Dah. Tak ada kena tengok bukan tengok abang Espanya. Ada je dia tengok dia jalan. Begitu. Lubang lagi. Dia duk takut benda ni dah. Kalau sarah ceramah, tino duk sebelah, jatuh duk sebelah. Kalau beg ni tak apa, dia tak nampak ni. Kalau ni tino, dia ni jatuh. Habis sama tengah. Duk nampak lagi ni sebagai dua. Dia tak ceramah dah. Nak tubik tak boleh. Allah tu hewi dia lah bersihnya hati. Tu nak royak dia. Jalan menunduk, ngakai kelubung ngagapo. Pindah sampai situ tu kau. Doa dengan Tuhan lah kitanya. Dia doa dengan Tuhan. Nak berasa kata haram takut. Ni kita tahu kata haram saja takut doa tu. Tidak jeli jaga-jaga sampai reti nak kena betul hati. Ni betih molek, betih comel, betih serap, duduk luar, pakai subel punya jeling. Hak ni datang hewan jangan muka kita orang panggil tak ada siapa tak tu. Dosa tak siapa lagi. Ku jadi buat Espanyol apa? Tengok dia tu dia. Orang panggil beramal dengan ilmu sungguh. So, dan lagi misal kata dia apa lagi kita kena jaga seperti melihat akan yang muda beliau. Orang muda beliau tak boleh juga tengok weh. Hage no agama duk lari pas tara 5 depa dia budak muda. Ya budak muda ya dah baik setara mana? Budak muda ni tak tumbuh misal lagi, tak tumbuh janggut. Nama muda. Kalau dia misal banyak yang sedung supaya pada hak kita ni, hak ni tua tambah tua dah. Tambah putih pula dah. Apa dah behok? Cai mai? Cai tak ada apa. Ya dobek orang muda lagu mana? Orang yang tak tumbuh misal bejak lagi dan tak tumbuh janggut. Nama muda. Maka kita orang jatuh haram juga tengok. Haram juga ni pemuda kan itu tu. Nak ke? Yang tengok kuat-kuat sangat tu. Haram nak boleh kata siapa agama lari budak haram juga budak benda dia. Sebab dia biasa berlaku dah jamin Nabi Lut. Jamin Nabi Lut mahai sama jatuh adalah mari umat Nabi Muhammad pun Tuhan duk cemburu lagi tu. Sabit Tuhan tak ada dah lah. La ahadan aghyaru minallah. Tak ada seorang pun lebih cemburu daripada Tuhan. Tengok tu. Kalau kita kira mari bapa dia tengok tino jatuh bukan dia besar. Bo nak tengok tino jatuh tak ada besar mana Tapi kena boleh hukum tu biar haramnya. Tuhan duk katuk belah-belah takut pergi zina, takut temu den tu. Dia takut dia temu hak besar tu habis dia tapung-tapung belah-belah dah ni. Tengok menengok haram berkecek pula dah kalau bahasa akak soro jadi beriang jadi halus jadi
Dah, jadi molek-molek haram juga kerana menarik nafsu orang jantan. Ha tu, bapa tu ada pekuk-pekuk dah tu. Bima takut di belakang tu. Belakang tu muka mata zina ni. Dia pekuk sini dah. Sampai Nabi kata la ahadan aghyadu minallah. Tak ada seorang pun lebih cemburu daripada Allah. Tengok budak beliau, apa ke dia budak jantan. Tapi biasa berlaku Nabi Lut dah. Pala ni pun belana katai-katai dah. Tak sela ngak orang tino, nak nama, tak sela ngak orang jantan, nak ngapui ya. Ya pondek. Alik tino pun supa juga. Tak sela sama jantan, sama ngak jantan, nak ngatino. Pandai buat lagu mana? Dosa besar tu, bukan kecil-kecil dah. Ha, tak se. Kau ni orang panggil pondek tino, ni pondek jantan. Tak usah tahu tino ya tak se. Ye. Dia sudah gitu. Kau ni pun supaya tak se dengan tino sama dengan jantan. Nak mai sama tino. Ha tu, sabit tu hidup sekat sangat dah. Tak usah ditindik ke Nabi Lut ni tu belana dah. Mai sama jantan, mai sama tino. Aning apa dah akibat. Dah, akibat orang panggil mata kita tak boleh tengok benda lagu tu. Bapa membawa kepada temu denu. Kalau tino sama tino, nak mau lewat. Jantan sama jantan, nak mau lewat. Lewat ni hukum besar dosa. Siapa balik bawa menjamin Nabi Lut. Ha ni buku ke apa? Buku mata. Kalau boleh pakai mata insya-Allah. Sebab mata ni lah menarik kepada syahwat. Dan bila syahwat mari, benda hati nak. Dia hati nak, parak seng. Dia seng sudah ada. Ha, ada kena-kena masuk risau. Tak risau orang Tanjung. Ha, boleh temulah. Ha, tu buku tengok sampai orang buta dia jarang nak berlaku zina. Dia tak ada nafsu dah tempat tak nampak. Duk gelak kemalai. Ha, dah sampai sini jalan kita nak perah suku mata, jangan tengok benda yang haram. Lain pada bini, lain pada saya, lain pada mahram, lepas tu so lagi misal pemuda beliau, tak boleh juga. Dan seperti melihat aurat laki-laki, lagu tu juga. Tengok pusat orang jantan. Kalau sama kita orang jantan, tengok kepala lutut, haram dah. Masuklah mata kita tak terima kasih. Sampai tu kalau kita pergi tengok bola. Bola biar main nara dengan mana dengan surat. Tapi kita pergi tengok alik nara pakai seluar panjang belakang. Tapi alik surat pakai seluar pandang. Haram lah. Kau ni kata tengok bola haram. Diri main bola pakai sama labuh belakang. Tak ada apa. Semaya pun. Semaya. Aurat tuduh molek. Tak ada apa. Tapi kalau kita tengok ada sebelah lain tu pakai pandang. Kalau tu duduk luar. Pusat duduk luar. Tak ada apa-apa. Ni orang panggil tengok bola haram. Bukan haram di bola. Haram orang panggil aridi kerana pecah baju. Nampak pusat. Kata tak baju pula dah. Lutut duduk luar. Masuklah mata kita dah tengok bola lah. Lama tengoklah betul. Tengoklah pada lutut. Tu orang panggil haram dengan sabit mata. Haram dengan mata tu kena patah dah. Kalau kita tak patah, masuklah kita tak syukur. Terima kasih. Mata yang Tuhan beri kita guna salah. Dah, nikmat kau bukan tujuan, hikmat tu jadi mata bukan tengok kepala lutut orang dak. Jagalah. Sampai aurat-aurat dia mau tengok pak kalau lah kali tu tak apalah. Tengok dua lagi sudah. Sama jantan sendiri. Apa lagi orang tino tengok betis, tengok tekak, tengok dada. Pas dada sebentar pergi pergi bisi sebentar boleh tengok dada. Dua hotel salunge tu gak denyuk-nyuk. Hok terik tu gak sisi duk di punggung pula dah. Terik ting-ting. Pakai duk beli tanpa bika, bukan bika, bika cahaya tabi, bika suara le. Pakai kena orang nak titang ya badai ayah mai, ayah ya. Boleh tengok, kena golok apa nama ni patah pun supo. Sampai tu kalau orang cuma gak pakai tak jalan lah, boleh selamat. Ni orang takut ke Allah Taala lah. Ani dak apa patah calon puasa, ustaznya ya. Nabi calon puasa nak timur Ramadan, Nabi puasa. Kita nak timur Ramadan, pai calon ti had naratak. Pai calon ti amanau. Kena nak puasa lusa dah kita pergi perhabis lah duit sikit banyak. Ha tu, pada pergi boleh tengok belakang hak tu beg tu, hak ni beg ni, hak ni kelubung, hak ni tak kelubung, hak pakai selalu lega cuk hitam jarang nak pergi tu. Apa dah biasa? Ha tu dia pai masuk lah kita tak jaga mata kita tu deh. Ha tu musannif dia royak gitulah. Habis mana dalilnya kaca dia royak gitu lalu tu? Kerana firman Allah Taala, "Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun." Di dalam surah An-Nur ayat rakam 30. Ni sebagai dalil hujah kata Tuhan larang mata kita jangan tengok benda hak haram. Ni sebagai dalil jadi dia. Lagu mana panjang tu kita kena ikuti semula lah pula. Dah, wallahu a'lam. Ada gapo tanya lagi? Kalau tak ada, amun nak derah lah doa-doa hodok bui tu dah. Takutnya lupa tak banyak hari dah. Dah, tak banyak hari dah. Penutup nak baca-baca, bacalah. Ya tamu nak baca doa, apa nama ni,
Allah barik lana dulu lah. Pas doa anak boleh, pas doa dari bulan Rajab. Baiklah, nanti tunggu sudahlah, ada surat dah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ini bulan Syaban dah kita bacalah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Ini doa untuk dalam bulan Syaban. Pada doa kita tengok anak bulan pula. Siapa pergi baca doa nak tengok anak bulan ni, siapa Nabi kata aku dengar, Sayyidina Ali kata aku dengar Nabi royak, Tuhan suruh malaikat naik saksi, kita lepas pada api neraka. Ni nak tengok anak bulan tak banyak malam nak sambut Ramadan, bila nampak pak anak bulan kita bacalah doa ni. Turut takbir 3 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahillazi khalaqani wa khalaqaka wa qaddara laka manazila wa ja'alaka ayatan lil alamin. Ni doa sambut anak boleh penutup yang tak ada boleh lagi komen lah. Dalam laisuk kita hak sah ni komen tak apa, insyaallah dia pukul hantar lagi untuk kita baca dan sambut anak boleh dengan doa ni. Sapan hai saksi oleh malaikat kita lepas pada api neraka. Maka puasa yang ada 3 term. Term yang pertama Tuhan bagi rahmat, bagi syurga. Term yang kedua Tuhan ampun dosa. Term yang 3 Tuhan utkun minan nar, bebas pada api neraka. Pas 3 term ni 1 sampai 10 ada doa. 10 sampai 11 sampai 20 ada doa. 21 sampai 30 Ramadan ada doa, 3 doa. Apa tu baca turut sekali dah. 1 Ramadan sampai 11 Ramadan. Hari tu bagi syurga, bagi rahmat. Turut. Allah apa nama? Rabbighfirli warham wa anta khairur rahimin. Tu kita baca di Ramadan 1 sampai 11 beres. Walau kita ada baca Quran ada doa orang mana pun hak dia jangan tinggal. Untuk dia hak khah dalam pulau. Hak pulau tengah pula. Tu apa dosa? Tunggu. Astaghfirullahalazim min kulli dzambin wa atubu ilaih. Tu puluh hak tengah. Puluh akhir pula daripada 21 sampai kepada 30 Ramadan. Hari Tuhan utkun minan nar, Tuhan bebas kita pada api neraka. Kecil mudah-mudah kita selamat pada neraka lah. Kita baca ni pula. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ni doa duk cedek tiang peranti casu Taurat Ramadan. Tak banyak lagi dah. Ni doa. We ingat ni pas nak we doa yang lain buat minggu depan sikit lagi dah. Hak untuk dalam Ramadan ngabalen Lailatul Qadar lagi dah. Tapi we pahal ni dulu. Begitulah hari ni kalau tak ada tanya gapo, amun nak sudah sekarang ni tu kalau ada retin nak menanya lagi. Boleh paling 5 minit lagi. Tak ada apa dah. Sudah ngal faham beliau. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.